Warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. Untuk kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama mulakan kelas hari ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Okay. Sebelum kita sambung dengan part chapter 3 iaitu Methods of Analysis, saya rasa eloklah kita discuss berkaitan dengan kuis 1 kita hari itu, okay, supaya boleh recap balik apa yang kita dah belajar. Okay. So saya rasa majoriti soalan nombor 1 ni majoriti betul lah. Macam mana nak kira how many columns are represented by 6.482 times 10 to the power of 17 of electrons. Ni pakai rumus sahaja. Okay, ni tak ada isu. Soalan nombor 2 ni disuruh kita kira current yang melalui sesuatu elemen. Sekiranya charge yang dibagi adalah QT is equal to 60 plus 9 microcoulomb. So kita tahu Q is equal to IT, right? So kita kena differentiatekan dia untuk dapatkan nilai current. So basically dia dah bagi QT sama juga dengan 6T plus 9 microcoulomb. Kita differentiatekan dQ over dt. Okay, untuk dapatkan nilai current. Right. So differentiatekan ini kita akan dapat 6 microcoulomb. Sama juga dengan 6 kalau kita bawa ke tepi 1, 2, 3. 0.006 coulomb. Okay. So jawapan adalah 0.006 ampere. Kita nak dapatkan current ampere. Okay. Soalan yang ketiga pula, dia bagi satu equation ataupun gambar macam dalam figure ni. The charge entering a certain element is shown in figure 1.1. Di figure ni, find the current at t is equal to 6 millisecond. So, yang saya bagi tahu hari tu, kita tengok je graf ni kan, sebab dia tengok perbezaan kan, perbezaan antara Q dengan T. So basically dekat T sama dengan 6, okay, T sama juga dengan 6, kita tengok perbezaan antara current dia iaitu 80, charge 80 tolak kosong, kita dapat 80. Okay. Kita kali, tapi masalahnya kita tengok kecurunan dia adalah 6 kepada contoh 2 kan. So tak ada apa-apa kecurunan yang berlaku dekat situ. So kalau apa-apa kali dengan kosong, kita akan dapat kosong. So basically tak ada perubahan yang berlaku. Okay. Dia is all about perubahan kan, terhadap masa untuk dapatkan nilai. Sebab dia nak dapat nilai current kan, I sama juga dengan dQ over dt. D ni adalah perubahan kan, perubahan. Okay. So basically kalau ikutkan situ, perubahan Q ada, okay. Q tak ada, sebab dia masih lagi pada kadar yang sama, 80 sekata. Okay. And masa adalah, tapi cuma bila kita dah bahagikan dengan kosong, kita akan dapat kosong lah. Okay. So dapatlah jawapan dia kosong. Itu yang nombor 3. Soalan yang keempat, dia bagi elemen ni semua mempunyai nilai power masing-masing. So dia suruh kira P3. Okay. Kalau ikut hukum power hari tu, total P dalam semua circuit adalah equal to kosong. So simple lah, kita pakai P1 plus P2 plus P3, P4, P5. Tambah P5 sama juga dengan kosong. So P1 adalah negatif 205. P2 60. P3 kita kena cari. P4 adalah 45. P5 adalah 30. Okey.
So kita boleh kira ni 60 negatif 205 campur 60 105 135 campur P3 sama juga dengan kosong. So ini 205 tolak ni berapa? Kosong. 5 tolak 5 ni 7. 70. Sama juga dengan P3. So bawa ke kanan kita dapat P3 sama juga dengan 70 watt. Okay. Ni hukum yang power tu lah. So total power dalam satu entire circuit adalah sama juga dengan kosong. Okay. Itu untuk soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Dia suruh kita kira berapa bilangan nodes, branch dengan loops. Okay, branch senang lah. Branch kita boleh kira berapa nilai-nilai yang ada dekat kotak-kotak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So branch adalah 15. So jawapan B dengan D dah salah. Kita ada tinggal A dengan C. Okay, kalau tengok berapa pula bilangan loops dekat sini, kita ada 1 yang kecil dekat situ, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. 7 ke 9. Kalau kita nampak biasa dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi jangan dilupa dekat sini kita ada 2 lagi. Okey, macam mana saya nak tunjukkan ni? Sekejap Okey, sebalik. Okey, tadi kita ada 4 segi, 4 segi. Kita ada kita ada satu lagi. Okey. Berapa nilai loop yang ada dekat sini adalah 1 loop, 2 loop, ada satu lagi kat tengah. Betul lah. Sekejap Silap. Gambar ni tak betul. So, kita ada satu lagi di sini. Okey. So kita ada 1 loop, 2 loop, nombor 2, nombor 1, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sebenarnya ada lagi 2, iaitu yang besar ni, 8. Dan juga dekat sini, 9. So kita ada loop kita sama juga dengan 9. Okey. 9. Loop kita ingat loop ini tidak dikira. So basically loop kita ada 7 sahaja. Okey, ramai yang confuse dekat situ lah. Right? So loop adalah satu yang complete yang kita dah current boleh flow dalam satu circuit. So basically ini dah complete lah, 1 dengan 2. Okey, kita tak boleh tambah satu yang ketiga ni. Right? Sama juga dengan ni. So loop yang kita dapat ni majority pelajar silap dekat sini lah. Banyak yang buat loop ni sama dengan 9. Okey. So basically tak boleh dikira dekat situ loop tu hanya satu saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So loop ni ada 7 sahaja, bukan 9. Right? So jawapan yang betul adalah A. Kita tengok pula nodes berapa nilai node. Node adalah titik penyambung antara 2 ataupun lebih branch. Ataupun dia boleh jadi 3 ataupun 4. Okey. Berapa node ada dekat sini? 1. Okey, disambungkan antara 1, 2, 3. 2 disambungkan 1, 2, 3. Mana lagi sini 3. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8. Kalau saya nak buat soalan ni susah, saya buat 8 lah.
Tapi ingat sini pun node juga. Okey. Sebab apa sini disambungkan antara branch satu ni dengan branch yang sini. Okey. So node kita ada 9, loop ada 7, branch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Branch kita ada 15. Okey. 9, 7, 15. So jawapan yang betul adalah A lah. Right. Okey. So dia suruh kira dekat sini berapa bilangan nodes yang ada dekat dalam gambar rajah ni. Kita boleh kira lah. Satunya antara voltage source ni dengan 1 ohm resistor. Kecil sangat. Okay. Sebab dia sambungkan antara dua branch. So ada satu. Yang kedua, branch yang kedua ni yang sambungkan antara 1 ohm, 4 ohm dengan 8 ohm. Okey. Node yang ketiga adalah yang sambungkan antara 4 ohm, 5 ohm dengan current supply 2 ampere. Node yang keempat adalah yang bawah ni, iaitu disambungkan antara voltage source 12 volt dengan 8 ohm resistor dengan 5 ohm resistor dengan current source 2 ampere. So node kita ada 4. Okey, nombor 7 paling senang. Berapa number of branch? Voltage source 1 ohm resistor 2, 8 ohm resistor 3, 4 ohm resistor 4, 5 ohm resistor 5, current source 6. So kita ada 6 branch. Betul lah. Nombor 8. Nombor 8 ni pun mudah juga, pakai KCL. Dia suruh kita kira current 1. Current 1 adalah current yang masuk dekat sini. Okay, so basically kita boleh lukis balik lah. Okay. Okay, balik. Ini gambar rajah besar. Dia pecah balik masuk situ. Ini pecah ada 2. Pecah 1. Okay. 8 miliampere. So kita ada 12 miliampere. I1, I2, I3, 9 mili. Okay. So dia suruh kira current yang mengalir pada I1. I1 adalah di sini. Okay. So kita pakai KCL, Kirchhoff Current Law. Kirchhoff Current Law kata current yang masuk dalam satu node sama juga current yang keluar daripada node itu. So in sama juga dengan out. Kita ambil node yang di sini. Current yang masuk ke dalam node itu adalah 8 miliampere. Sama juga dengan current yang keluar. Current yang keluar adalah I1 campur 12. So nilai I1 adalah 8 tolak 12. Negatif 4 miliampere. Okay. So jawapan dia adalah negatif 4. Jawapan ni silap dia patutnya miliampere ni. So jawapan dia semua kena mili. Saya terlupa nak letak ni. Tapi saya bagi bonus ada kat sini majority. Sebabkan kesilapan sendiri. Okay. Dan soalan yang second last. Dia suruh kita kira V1. Okay, kita boleh pakai KVL pula. Iaitu KVL kata. Lukis dulu. Okay. Plus minus V1 2 volt 2 volt V2 5 volt. Okay. So dia suruh kita kira V1. V1 adalah di sini lah. Okay. So kita boleh pakai Kirchhoff Voltage Law. Kirchhoff Voltage Law pula cakap
summation of the voltage, okay, total nilai voltage dalam satu loop adalah sama juga dengan kosong. Okay. So loop kita adalah yang sinilah, kita boleh kira dekat sini. Ni loop pertama. Sebab kita nak kira V1, kita ambil lah loop yang kiri, tak perlu ambil loop kanan. Loop kanan ni dah tak ada kaitan dengan soalan yang pertama. So kita boleh kira. So dia start daripada negatif. Negatif V1. Ni positif, jumpa positif dulu. So jadi positif 1 volt. Okay. Dan jumpa positif juga, campur 5 sama juga dengan kosong. So negatif V1 sama juga dengan negatif 6. V1 sama juga dengan 6 volt. So V1 jawapan dia adalah 6 volt. Kalau dia nak kira V2 pun boleh juga. Kita buat loop yang kedua di sinilah. Kan? Okay, kita start daripada 5 volt contoh. Dia mula pada negatif. So dapat negatif 5. Ya, ni jumpa dulu positif. Campur 2. Okay, dia pusing lagi. Okay, permulaan tadi permulaan ni negatif. Dia pusing ke sana. Okay, negatif 5. And then jumpa positif. Dapat positif 2. And then jumpa positif lagi. So jawapan dia ataupun persamaan dia adalah positif V2. Okay, sama juga dengan kosong. Okay, ramai yang tersilap sebab permulaan dia ambil contoh yang dekat sini sepatutnya mula dia negatif kan. So ramai buat plus. Yang ini ramai yang buat plus instead of negatif. So itu yang silap lah jawapan masing-masing. Kita tengok apa mula dia. Okay. Ini plus. Ini minus. Apa mula dia? Okay. So tengok mana kita mulalah. Okay. Permulaan ni yang penting. Signage tu. Ini kita boleh kira lah V2 sama juga dengan 3. Ke betul ke? Itu betul lah 3. Okey, 3 volt. Okey. Tu soalan nombor 9. Soalan ke-10 pula yang terakhir. Dia suruh kira V2. Saya dah kirakan tadi 3 volt. Okey. Okey. So, tahniah ramai yang dapat full mark lah. Ramai yang dapat skor. Okey. Tu basic konsep untuk kita faham sebelum jawab soalan-soalan yang lagi susah lah. Okey. So far okey Ada soalan apa ke nak tanya? Tak ada. Okey. So saya nak tunjukkan satu video macam mana kita guna kalkulator untuk kirakan persamaan. Okey, contohnya persamaan yang kita ada, sebagai contoh kita ada beberapa unknown. Contoh yang pertama dalam soalan yang ini. Okey. Soalan yang ini dia punya soalan dia bagi kat kita persamaan pertama adalah 3I1 tolak 2I2 sama juga dengan 1. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua adalah I1 tolak 2I2 sama juga dengan negatif 1. Ini persamaan kedua. Okey. So dalam kalkulator, untuk kita tekan kalkulator, nanti saya akan tunjukkan video lah. Kalkulator tu, dia akan boleh kira unknown. Unknown kita, dia boleh 2 ataupun 3. Okay. So basically, kita boleh adjustkan dia lah. Okay. Untuk dapatkan sehingga 2 atau 3 unknown. Kalau ada 4, 5 unknown, kita kena kecilkan persamaan tu, dapatkan 2 atau 3. Supaya boleh selesaikan pakai kalkulator. So, kalau kita ada 2 unknown, basically nanti kalkulator akan bagi kita nilai A1, A2, A3 dan B1, B2, B3. Okey. Macam ni. Okey, sebiji macam ni. So A dengan B adalah nilai unknown. Kalau ada 3 unknown, dia akan jadi C1, C2,
C3, dia akan dapat lagi satu lah, iaitu dia akan tambah lagi A4, B4 dengan C4. Okay, nanti kita akan tengok dekat example-example akan datang. Okay, contoh macam ni, kita ada dua unknown, iaitu unknown pertama I1, unknown kedua adalah I2, benda yang kita nak cari. So, buatkan dia menjadi persamaan yang seperti inilah supaya ada 3 kan. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ini mesti ada lah. Senang untuk kita kira nanti kemudian. Okay. So, kalau ikutkan dekat sini, A1 punya nilai adalah 3. Okay. A2 punya nilai adalah sama juga dengan, kejap, DABC, some certain calculator, oh silap dia akan sama, sorry saya silap. Dia sepatutnya dia akan dapat B. Nombor-nombor ni adalah mewakili nilai berapa. So C1. Okay, kita tutup dulu 3 persamaan ni supaya nampak sikit. Okay, pecahkan balik lah. Senang. ABC. Kita ada A, B, C. A, B, C. Okay, unknown tu adalah yang merah. Okay, nombor dia adalah yang ini. Unknown pertama, unknown kedua. Okay. So, A1 adalah 3, B1, sebab ni persamaan pertama. Ini persamaan kedua. So, ini adalah B1. B1 kita adalah negatif 2. Okay. Okay, yang satu yang saya tulis ni adalah satu yang merah-merah ni adalah persamaan yang mewakili persamaan. Yang dua ni juga mewakili persamaan. Yang kita nak cari ni adalah unknown, iaitu unknown dia adalah A dengan B. Unknown dia adalah A dengan B. Okay, dalam kes ni A adalah I1, B adalah I2. Okay, ni A I1, B I2. A I1. Okay, ni pun jadi A juga. A I1 ni pun jadi B juga sebab I2. Okay. Untuk yang ni, sebab dia persamaan nombor 2, so kita letaklah I2. Persamaan nombor 2, B2. Okay. So I2 dalam kes ni adalah, I1 adalah sama juga dengan 1. B2 sama juga dengan negatif 2. Okay. Yang terakhir adalah dia punya C lah. Okay, C. C kita dah dia bagi tahu. So kita tak perlu cari. So that's why dia pakai dua unknown. Kita nak cari sekarang dua, iaitu A dengan B, iaitu I1 dengan I2. Okay. So C dah ada dalam equation. Okay. C1 sama juga dengan 1. C2 sama juga dengan negatif 1. So kita boleh gantikanlah nilai-nilai ni dalam equation. Right. So contohnya video yang saya nak bagi ni macam ni tengok. Oh jap, saya terlupa share soal. Okay, contoh pertama, kita ada 3I1 tolak 2I2 sama dengan 1. So, ada 2 unknown. Yang equation kedua adalah I1 tolak 2I2. Okay, contoh pertama, kita ada 3I1 tolak 2I2 sama dengan 1. So, ada 2 unknown. Yang equation kedua adalah I1 tolak 2I2 sama dengan negatif 1. So, unknown dia adalah I1 dengan I2. Bermakna I1 tu adalah A1, I2 adalah A2.
I1 yang di bawah tu adalah, untuk equation nombor 2 tu adalah B1 dan I2 calculator. Okey. So kalau kita nak pakai calculator, paling mudah adalah bila kita on calculator, kita tekan mode ni. Okey, mula-mula kita akan tekan mode dia akan keluar X nombor 2. Kita tekan, Akan ke bawah. dia akan bawa kita kepada apa nama window yang kedua, ada tulis SD REG dengan base 1 2 3. Kita tekan lagi mode clear tu. So kita tekan 3 kali. Bila kita tekan 3 kali akan keluar seperti yang dalam gambar ni lah, iaitu EQN, MAT dengan VCT. So kita tekan nombor 1. Nombor 1 tu mewakili equation lah. Okey. Saya ulang balik Bila kita switch on kan calculator ni, kita terus tekan mode clear dekat atas kanan sekali second, sebelah kiri button on. Okey, iaitu yang ini. Tekan dia 3 kali. Bila tekan 3 kali dia akan keluar window seperti yang dekat atas calculator ni lah. Okey. So kita boleh masukkan equation dengan tekan nombor 1. Tekan nombor 1 dia akan tulis unknowns Kita kepada equation iaitu nombor 1. Kita tekan nombor 1 lah. Berapa unknown yang ada? Okey, so sekarang unknown dia ada 2 atau 3. Untuk kes ni ada 2 adalah sebanyak 2. So kita tekan 2. Okey. So sekarang dia minta kita A1. Masuklah nilai A1 berapa? Okay. So A1 tadi adalah sama juga dengan 3 dan A2 adalah kita tekan sama dengan so B1 adalah sama juga dengan negatif 2. Okey. So A1 dengan B1. A1 tu nilai I1 pada persamaan pertama. B1 adalah nilai I2 pada persamaan yang pertama. Negatif 2. Dan C1. Dan C1 adalah dia punya sama dengan berapa tu untuk persamaan pertama. Adalah sama juga dengan 1. Dan A2 tadi adalah sama dengan 1. Okey, A2 adalah nilai current 1 pada persamaan kedua. B2 adalah nilai current nombor 2 pada persamaan yang kedua. C2 adalah dia punya nilai persamaan tu lah pada persamaan yang kedua. Okey. So yang basically second round ni semua yang pada persamaan yang kedua. Okay, sama dengan B2 adalah negatif 2. Negatif 2. Dan C2 adalah sama dengan Okey. So kita masuk je nilai tu semua nanti. Okay, contoh pertama Kita masuk nilai tu semua nanti dia akan keluarkan 2I2 last kali. Okey, sekejap. Dia akan keluarkan nilai X dengan Y. Tekan je calculator sama dengan. Dia akan bawa kepada nilai X dan Y. So nilai X dengan Y itu adalah nilai I1. X itu adalah I1. Y itu adalah I2. Okey. Itu cara nak tekan calculator. Kita cuba sekejap lagi. Boleh dapat ke tak? Ni sangat penting sebab kalau tak boleh pakai calculator ni, nak pakai persamaan serentak ni, boleh tu boleh tapi dia ambil masa. Yang pertama. Yang keduanya, possibility untuk salah tu sangat tinggi lah. Kadang-kadang kita tersalah tambah, salah tolak. Yang kadang-kadang bawa ke kanan boleh silap, negatif jadi positif kan. So, kalau boleh saya elakkanlah untuk gunakan calculation yang biasa. Okey. So, untuk hari ni adalah subjek ataupun topik yang sangat penting. Dia akan keluar dalam midterm korang semua, mesh analysis ni, dan juga dia juga ada satu soalan final dan dia ada juga dalam assignment. So besarnya markah tu. Okay, macam mana kita nak buat mesh analysis ni? Sebenarnya mesh ni lagi senang daripada nodal. Okay, yang pertamanya kita kena identify mesh loop. Kita kena kenal pasti loop dia dulu. Okay, kita kena kenal loop dia. Yang pertama. Yang kedua, kita assignkan mesh current 1, 2, 3, 4. Nanti saya akan tunjuk lah. Assign. Mula kita tentukan dulu, kita cari dulu, lepas tu kita tentukan. Yang ketiga, kita apply KVL.
Lepas tu kita cari Ohm's Law ataupun kita cari voltage punya persamaan menggunakan Ohm's Law. Okay. Dan kita solve lah. Sebagai contoh, soalan yang ni Alright. Dia ada bagi dua voltage source. Okay. Yang pertama, kita identify mesh ataupun loop. Berapa banyak yang loop yang ada dekat sini. So, kita ada dua. Mesh dia, mesh pertama di sini. Mesh kedua adalah di sini. Okay. Yang kedua, kita assignkan mesh current. So, basically current dia saya suka lagi pusing ke arah, apa kita panggil ni? Clockwise lah, arah jam Okay. Seperti inilah, dia akan pusing. Okay. Yang kedua pun sama juga. Dia pusing. So, lagi senang kita buat macam ni terus. Ada kadang-kadang ada student yang tukar ke arah pusing, dia akan pening kepala nanti. Jadi kompleks. So, saya lagi suka pakai clockwise untuk semua soalan. Mudah untuk kira nanti kemudian. Okay. So, tu yang kedua. Yang pertama kita tengok apa, kita cari mana dia punya mesh. Yang kedua kita sendiri assignkan. Yang ketiga kita applykan KVL. Okay. Untuk KVL dekat sini, apa KVL bagi tahu? KVL kata total voltage dalam satu closed loop is equal to 0. Okay. So kita ada mesh yang pertama, loop yang pertama. Loop yang pertama ni dia punya nilai adalah pada sinilah. Jangan ambil yang kanan ni yang kiri ni saja. So kita mulakan dengan sini ke atas. So ini kita dapat minus V1. Lepas tu pusinglah ke kanan. Campur. Okey, ini datangnya Ohm's Law. Sebab kita dah pakai KVL. KVL is berkaitan dengan voltage. So itu tadi dia beritahu kita applykan KVL. Kita dah apply KVL tadi. So macam mana nak dapat voltage? Kita kena guna Ohm's Law. Iaitu sama juga dengan I kali dengan R. Okey. Untuk yang pada 1 ohm ni, voltage drop pada 1 kilo ohm adalah sama juga dengan IR. So I dia adalah apa? Dia punya arah kita ni adalah I1 kan. So dia positif I1. Nampak I yang kita yang tengah pusing ni, yang kat dalam ni, ini adalah I1. Kita yang tentukan. Yang pada kanan ni pula adalah I2. Okey. So sekarang kita tengah buat yang belah kiri, loop yang pertama. Loop pertama lagi sekali, sebab dia start dengan negatif, kita dapat negatif V1. Campur, okey, voltage drop dekat sini juga sebab kita nak pakai KVL berkaitan dengan voltage IR. I dia adalah I1. Resistor dia adalah sebanyak 1K. Okey. So kita dapat kali dengan 1000. Okey. Dan dekat tengah ni, resistor 1 kilo ohm ni, dia dia share dua kita panggil apa ni? Current Kalau perasan yang dekat sini, saya lukis balik di bawah ni. Okey. Kita ada satu loop di sana. Iaitu I1. Dan kita juga ada loop yang kedua. Okey. Pada resistor yang tengah-tengah ni, okey, kalau kita buat pada loop yang pertama, untuk persamaan loop pertama, okey, kita nak pakai Ohm's Law V sama dengan IR. Okey, resistor kita tahulah nilai dia berapa, iaitu 1000. Okey. I dia ni ada share antara I1 dengan I2. So kalau kita buat untuk loop yang pertama, kita kena buat arah dia adalah ke bawah kan. So arah dia I1. Yang pertama dia adalah yang kiri dulu. I1 tolak sebab dia ada share dengan I2 kan. So I2 dia punya arah dia berlawanan dengan I1. So dapat negatif tolak I2. Okey. So dapatlah persamaan yang kedua tu. Okey. Maksud dia dekat sini campur 1000 I1 tolak
I2. Sama juga dengan kosong. Okey. Boleh? Saya lukislah dekat sini senang sikit. Sekejap Okey, balik kat sini lah. Tak padam susah situ. Okey, saya try lukis kat sini balik. Negatif, positif. Kita ada resistor 1, resistor 2. Resistor 1 lagi, dan sini adalah positif, negatif. 1K, 1K, 1K. V1, V2. Okey. Ulang balik. Yang pertama dia suruh kita assign kan mesh, assignkan loop kita. Okey. Kita punya mesh kita kalau tengok kat sini ada 2 loop, iaitu yang kiri dan juga kanan. Okey. Yang kedua kita kena identify dulu identify, tapi saya rasa saya terus assign senang. Yang pertama identify tu kita kena tentukan mesh mana yang nak pakai kan. Lepas tu baru assign. Baru masuk terus assign. Assign dia ada 2 loop dekat sini, iaitu loop pertama. Okey, kita namakan sebagai I1. Ingat saya cakap tadi kita pakai clockwise. Yang kedua adalah yang kanan ni. Yang ketiga, dia suruh kita buat persamaan, iaitu kita applykan KVL. KVL punya law adalah dia kata total voltage dalam satu closed loop adalah sama juga dengan kosong. Okey. So kita ada 2 loop dekat sini. Loop 1 yang belah kiri, ini loop yang nombor 2 belah kanan. Okey. So kita tengok loop yang pertama dulu untuk applykan KVL. Okey. Untuk applykan KVL kita tengok loop yang pertama. Yang pertama adalah di sini. Okey. Pakai KVL sini. Ini sebab dia jumpa negatif dulu, kita akan dapat negatif V1. Okey. Voltage yang dekat sini Voltage yang pada 1 kilo ohm ni pula adalah sama juga dengan pakai, dia suruh pakai apa? Dia suruh kita pakai Ohm's Law, iaitu V sama dengan IR. Sebab kita nak dapat V, kita nak dapat V so pakai Ohm's Law. V sama juga dengan IR. I dia adalah I1 sama I1 lah di situ. So tambah I1, resistor dia adalah 1000. Okey. So sekejap saya letak atas kecil sangat. Okey. Kita turun ke bawah pula. Okey, dekat sini dia ada share 2, iaitu satu ke bawah I1, dia ada di situ ada I1 dan dia juga ada I2. Okey. Depending on mana yang kita tentukan. Kalau kita pakai loop 1, so dia punya persamaan yang akan kita dahulukan adalah I1. Okey. So yang ketiga ni adalah di sini tadi kita kena pakai Ohm's Law. Campur V sama dengan IR. I dia adalah I1 tolak I2 sebab dia berlawanan arah. I1 dia okey yang sebab kita tengah buat loop sini kan. Okey. So kita ada punya dominant adalah pada I1. Sebabkan dia share dengan I2 tapi dia punya direction berbeza, kita kena tolak dengan I2. Sorry, this is I1. Tolak I2. Tu dia punya current kali dengan resistor. Resistor dia adalah 1000. Okey. Ini sama juga dengan kosong. Dapat persamaan yang pertama. Okey. So kita dapat persamaan yang pertama.
Untuk loop kedua pula adalah loop yang kanan ni. Okay. So loop kedua pula, kita tukar color coklat pula. Loop kedua, okay, kita mulakan daripada voltage source lah, senang. Okay. Sini. Dia start dengan, bukan negatif, dia start pada positif. Permulaan dia adalah positif. So dia adalah V2. Pusing sini tak ada apa-apa. Okey. Di sini dia jumpa ataupun dia share dua current. Iaitu yang dominan adalah kita campur dengan, yang tengah ni kita kena pakai Ohm's law tadi B sama dengan IR. So I dia adalah share I1 dengan I2. Right. Pakai Ohm's law balik sebab nak dapatkan KVL. Nak dapatkan voltage. Okay. So V sama dengan IR. I dia adalah, sekarang ni kita tengah buat loop yang nombor 2 Yang dominan adalah sama juga. Dia yang coklat ni adalah kita punya loop nombor 2, punya current yang kita tengah buat. Yang kita dah tentukan tadi adalah air merah yang warna merah ni lah. So dia sama. So kita akan dapat I2. Sebabkan dia share dengan I1, I1 nya direction yang dia adalah bertentangan, iaitu yang color hijau tu Color hijau tu bertentangan. So tolak I1. Okey. So kali dengan 1000 Ohm's law. Dia punya resistor adalah 1000. Okey. RI. So kita dapat V lah. Right. So kita teruskan lagi untuk dapatkan satu close loop. Okey, pada sini dia punya current dia adalah I2. Resistor dia adalah 1000. Sama juga dengan kosong. So kita dapat dua persamaan dekat situ. Okey. So persamaan pertama dengan persamaan kedua. So kita boleh selesaikanlah persamaan tu menggunakan kalkulator. Sebelum tu kita settlekan dululah yang ini. So kita buat V2 campur 1000 I2 tolak 1000 I1 campur 1000 I2 sama juga dengan kosong. So 1000 kita dapat negatif 1000 I1 campur 2000 I2 sama juga dengan negatif V2. So kita dapat persamaan pertama. Yang bawah ni pun kita selesaikan. Negatif V1 campur 1000 I1 campur 1000 I1 tolak dengan 1000 I2 sama juga dengan kosong. Ini pun boleh selesaikan. 2000 I1 tolak 1000 I2 sama juga dengan V1. Persamaan yang kedua. Okey. So sama lah yang ni. So persamaan pertama 2000 I1 tolak 1000 I2 sama tolak 1000 I2 sama juga dengan V1. Persamaan kedua negatif 1000 I1 tambah 2000 I2 sama juga dengan negatif V2. Okey, kita dapat persamaan yang sama. Okey. So dalam soalan ni dia tak bagi nilai. Okey. Sepatutnya dia kena bagi nilai, kalau tak mesti nak selesaikan kan. Unknown ada banyak sangat. So sekarang ni kalau dia bagi nilai V1 7, V2 4. V1 7. So kita tukarlah ni kepada 7. Sorry. Ini sama juga dengan 7. Dan V2 sama juga dengan 4. So negatif 4. So bolehlah tekan kalkulator. Menggunakan kalkulator kita akan dapat jawapan yang ini. Okey. So lagi sekali nak tekan kalkulator, mula-mula bila tekan on tu tekan mode clear tu 3 kali. Kita tekan nombor 1 iaitu equation.
Lepas tu akan keluar unknowns, dia tanya kita 2 atau 3. So untuk question ni ada 2 lah, I1 dengan I2 kita nak cari. So I1 kita adalah minus 1000. Okay, lepas tu kita tekan sama dengan, dia akan keluar B1. B1 kita adalah 2000. Lepas tu tekan sama dengan, dia akan keluar C1. C1 adalah negatif 4. Tekan lagi sama dengan, dia akan keluar A2. A2 adalah 2000. Tekan sama dengan lagi, dia akan keluar B2. B2 adalah minus 1000. Tekan sama dengan, dia akan keluar C2. C2 kita tekan 7 lah. Tekan sama dengan, dia akan keluarkan X. Kalau tekan kalkulator, X dia akan jadi 3.33333 kali 10 kuasa negatif 3. 10 kuasa negatif 3 adalah sama juga dengan BD. Dia akan keluar 3.33333 kali 10 negatif 3. Iaitu ni nilai X kita. X adalah I1 lah. Dan kita tekan lagi sama dengan, dia akan keluar minus 3.33 something sampai kali 10 kuasa negatif 4. Ini adalah, dia akan keluar Y sama dengan Y adalah I2. So negatif 3.3 kali 10 negatif 4 sama juga dengan, kita bawa ke sini, kita dapat negatif 0.33. So ini 10 negatif 4. Kalau kita dah bawa pindah ke kiri, dia kena tambah 1 lah. Tambah 1 jadi negatif 3. So 10 kuasa negatif 3 sama juga dengan mili. Dapatlah nilai mili ampere. Okey. Dan kita boleh kira lah berapa nilai. Contoh kalau dia bagi kat sini V out. Simple je ni. V out, nak cari nilai V out, kita pakai Ohm's law lah kan. V sama juga dengan IR. Tapi dekat sini dia ada pecah dua. Iaitu I dia share. I dia share I1 tolak I2. Resistance itu adalah 1000. So I dah dapat tadi I1 3.33 mili. Tolak juga dengan I2 negatif 0.33 mili. Dan kali dengan 1000 kali dengan 1000. Kita boleh dapatlah nilai dia iaitu 3.66 volt. Alright, so far okay. Ada soalan tak? Ada soalan? Okey ke? So, lagi sekali saya tekankan, yang ini sangat penting tau. Sebab yang ini kalau kita tak mahir, lepas ni Dr. Junainah akan bagi lagi beberapa, akan ajar beberapa step lagi yang lagi advance lah. So, dia akan leads kepada sampai ke hujungnya lah. Basically, kalau tak dapat fahamkan yang ini, itu punca utama kenapa ramai pelajar gagal lah, sebabkan benda ni. So dia akan banyak soalan-soalan, dia akan berkait rapat dengan mesh dengan nodal ni. Okay. Tapi mesh ni lagi senang. Okay, so kita tengok dekat sini, circuit with independent voltage source. Independence means that dia tak depend pada yang lain-lain. Macam contoh ni kan, kita ada dependent macam contoh kita keluar yang segitiga tu. Okay, dapat 4 V out. Okay, dia akan depend pada nilai something. Tu dipanggil dependent. Yang sekarang ni independent. Nilai dia dah terus fix independence. Dia dah terus bagi V1, V2. Dia dah bagi. Dia tak dia depend pada nilai V out ke V in ke apa benda lah. Okay. So I1 dengan I2 kecil ni, kalau kita tengok yang ni, yang kecil tulisan kecil ni, I1, I2. Dia adalah mesh current. Ini yang kita imagine, ini yang kita assign. Bila kita nak buat mesh, kita assign, kita juga yang tentukan semualah. Okey, yang tu yang saya cakap tadi, saya suka pakai clockwise tu. Okey, jangan confuse dengan current yang dia dah bagi. Dalam soalan, dalam soalan yang ini tak dibagi tau. Kemungkinan yang dia bagi adalah yang ini. Kalau dia nak bagilah, kalau dia tak bagi pun tak apa. Kalau dia nak bagi seperti ni. So I1, I2, I3
adalah branch current. Ini yang dia dah bagi. Ini real number. Dia dah measure directly. Okay, ni bukan kita assign. Soalan yang dah tentukan. Dia dah dapat dah nilai dia. Okay. So, kita boleh kira menggunakan KCL lah dalam kes ni. Okay. First of all, bila kita imagine yang ini tak ada dulu awal. Okay. Soalan dia seperti ni. Dan kita tentukan mesh. Mesh pertama, itu nanti ramai pelajar yang silap. Sebab current yang dibagi ni adalah air besar. So current mesh ni dia pun pakai air besar macam ni. So bila dia dah campur dua-dua ni, kan, bila dia buat persamaan I1 dengan I1 ni, dia dah confuse. Sepatutnya I1 contoh campur I1. So benda yang berlainan, tapi dia dah pakai I1 campur I1. Oh, basically dapat 2 I1. Salah lah konsep ni. Okay. So kita tentukan, kita letak I1. Tentukan mesh yang kedua pada loop kedua adalah I2. Okay. So dekat sini dia beritahu I1 adalah sama dengan I1 kecil. Betul tak? Okay. Ni I1 kecil yang kita tentukan. I1 kecil. Ini pun I1 kecil. Saya tukarlah sekejap bagi confuse sikit. Okay. So yang kita dah tentukan tadi ataupun kita assign adalah I1 kecil. Bawah ni small I. Small I. Small I. So, dia kata kat sini I besar dengan I kecil sama. Sebab direction dia sama I2 sama juga dengan I2 kecil. Sama juga dengan I2 besar. Okey, dekat mana? Dekat sini. Ini mesh yang kedua. I kecil ya. I kecil nombor 2. Turun ke bawah lagi. I nombor 2. Kita balik ke atas. I2. Okey. Sebab nilai dia sama atau sorry, dia punya direction dia sama Okey, I3 pula. So I1, I2, I3. I1 sama juga dengan mesh kita. I2 sama juga dengan mesh second loop. I kat 3 kat mana? Dekat tengah ni. I kat 3 kalau tengokkan dekat sini, I3 sama juga dengan mesh kita ada 2. Iaitu kiri tolak kanan dominan So kiri ni dia punya I1 punya direction ni sama juga dengan I3 kan. Kita ambil dia dulu. Okay. Dia sama direction, dia positif. I1 dengan I3. I1 ke bawah, I3 juga ke bawah. So dapat nilai positif lah. Okay. Tapi dia share dekat tengah ni. Dia share 1 dengan kita ada 2. Ke atas kan. So I2 dia ke atas, I3 besar ke bawah. Direction ni berbeza. So dapat minus. Okay. Konsep ni sangat penting. Okay. Dan kita boleh selesaikan soalan yang berikutnya lah. Okay. Contoh yang dia bagi dekat sini. Alright. Dia dah bagi siap-siap I1 dekat mana, I2 kat mana, I3 kat mana. Alright. Dan dia dah bagi dah mesh dekat mana. Lagi senang lah kat sini. Okay. First of all, dia kena assign kan. Dia bagi tahu tadi kita kena, bukan assign yang pertama, determine identify. So soalan kat sini kita dah boleh identify mesh kita dekat mana. Loop pertama sini, kat kiri ni. Loop pertama. Ni loop yang kedua. Identify. Lepas tu dia suruh kita assign. Ni dah sendiri assign. Yang pertama identify. Dah identify. Yang kedua kita assign. Kita dah assign dah sekarang. Yang ketiga kita kena pakai KVL. Alright. KVL menyatakan bahawa voltage total dalam satu closed loop is equal to 0. So loop close, yang closed loop adalah closed loop yang pertama. Yang pertama ni adalah closed loop Kita tak ada open loop sini. Yang loop yang kedua pun closed loop. So kita akan apply KVL pada loop pertama, KVL pada loop yang kedua. Okay.
Iaitu kita kena kira voltage drop dekat 15 volt, voltage yang dekat source kita, voltage drop pada 5 ohm, voltage drop dekat 10 ohm, voltage source dekat 10 volt ni. Sebab dia loop yang pertama. Begitu juga loop yang kedua lah. Okay. Sebabkan pada nilai-nilai resistor tu tak ada nilai voltage, kita kena pakai Ohm's Law. Lagi sekali, Ohm's Law V sama dengan IR. Kita dapat V sebab kita nak buat KVL ni. That's why kena pakai Ohm's Law. Okay, barulah kira. Alright, so kita boleh mulakan yang pertama. So, langkah yang pertama adalah loop yang pertama. Saya letak sini loop pertama. Voltage untuk kita nak apply KVL KVL pada loop pertama. KVL loop pertama negatif 15. Dapat tu. Campur, kita loop ke kanan pula. Campur pakai Ohm's Law. V sama juga dengan IR. So I dia adalah I1, R dia adalah 5. Dapatlah 5I1. Okey. Dan ya, yang ni problem sikit sebab kita berjumpa ataupun kita share current. Okey. So dekat sini kita ada share current, iaitu current yang dominan adalah I1. I1. I2 dia ke atas, opposite direction of I1. Ni I2 ni I1. So kita tengok satu ke atas, satu ke bawah. So I2 adalah opposite direction of I1. Saya dapat negatif punya signage I2. Kali juga dengan 10 ohm sebab V sama dengan IR. Dapatlah 10 I1 tolak I2. Okey. Lepas tu kita campur sebab ni positif. Campurlah. Campur dengan 10. Sama juga dengan kosong. Dan kita rearrange equation tu. Okey. Selesaikan semua, dapat 15 I1 tolak 10 I2 sama dengan 5. Macam mana saya dapat yang bawah ni, kita kecilkan lagi, bagi dengan 5. Bagi dengan 5, 15 bagi 5 dapat 3, 10 bagi 5 dapat 2, 5 bagi 5 dapat 1. Dapat equation yang pertama. Okey, selesai untuk loop yang pertama. Loop yang kedua pula adalah yang kiri. Okey, kita mulakan daripada yang mudah dululah, mana-mana pun tak kisah. Okey, kita katakan kita mulakan daripada sini Pertama adalah kena pakai Ohm's Law sebab kita tak bagi voltage drop kat situ. So V sama dengan IR. I adalah I2, R dia adalah 6. 6 dengan I2. Okey. So turun ke bawah, I dia juga masih I2, R dia adalah 4. Dapat 4 I2. Okey, dia pusing pula kat sini. Dia jumpa negatif dulu So saya dapat negatif 10. Okey, naik ke atas. Naik ke atas ni kita share. Kita share current yang sama, iaitu I2 dengan I1. So sekarang kita tengah buat I2. I2 dominan. Okay. Dia share dengan I1. I1 opposite direction. Dapat negatif. Okay. Dapatlah kali dengan 10 sebab pakai Ohm's Law. Okay. I dia share. I2 tolak I1. R dia adalah 10. Okay. Dapatlah persamaan macam ni. Selesaikan. Yang ini pun sama. Kita bagi dengan 10. Untuk kecilkan 10 bagi 10 1, 20 bagi 10 2, 10 bagi 10 1. Dapat 2 persamaan. Gunalah kalkulator. Guna kalkulator, kita akan dapat nilai dia. I1 1. Okay. Kita akan dapat nanti nilai dia, X dia sama dengan 1, Y sama dengan 1. Dekat kalkulator nanti Okay. So nilai yang 1 dengan 1 tu adalah mewakili sebab kita tengah pakai I1 besar ni tau. Dengan I1 kecil. I2 besar. Kan? So sekarang ni kita tahu I1 dia adalah sama juga dengan I1. I2 sama juga dengan I2. I3 kita adalah sama juga dengan mana? I3. I3 di tengah ni I3 dia share 2. So I3 kita boleh buat dekat sini pakai KCL. Okay. So current yang masuk dekat sini adalah I1. Sama juga dengan current keluar. I2 campur I3. Okay. Current masuk sama dengan current yang keluar. Itu adalah Kirchhoff Current Law. KCL.
So kita boleh kira I3. I3 sama juga dengan I1 tolak I2. So I1 tolak I2. Alright. So tadi persamaan kita yang kita nak kira tadi adalah I1 besar dengan I2 besar. I1 besar dengan I2 besar. Yang mana bila kita tekan kalkulator, kita dapat I1 besar tu mewakili X kita. Okay, ni kita nak cari, ini dalam kalkulator. Yang kita nak cari kedua adalah I2, kalkulator kita menunjukkan nilai Y. 41. Okay. So kalau ikutkan sini, nilai I3 adalah sama juga dengan kosong lah. Sebab 1 tolak 1. Okay. So dapat kosong. Dapatlah nilai semua. I1, 1, I2, 1, I3, kosong. Okay. So far okay. Kita tengok satu lagi soalan. Math juga. Okay. Yang ini tanpa ada apa-apa. Okay. Alright, ini pun simple juga. Calculate mesh current I1 dengan I2 in the circuit below. Okay, saya letakkan kat tepi. Okay. Saya letakkan kat tepi begini. Okay. So, boleh tak kita buat persamaan yang pertama dan kedua? Kalau ikutkan dekat sini, ini positif, negatif. Okay, sebalik. So, kita ada 2, 12. Okay, ini 24. 9, 2, 36, 4, 3, 12. Okay, dia dah bagi siap-siap mesh dia dekat situ. I1, I2. So, dia suruh kita kira I1 dengan I2. Ada apa-apa lagi tambah? Tak ada. Okay, jom kita buat. Okay, I1 dia kita tengok jawapan akhir dia adalah 2, I2 dia kosong. Betul ke tak? Kita try buat So, kita buat loop yang pertama belah kiri. Loop 1. Apa persamaan yang dapat? Negatif 36 Negatif 36 tambah campur 2 I1 2 I1. Ini dia share. 12 I1 tolak I2 Campur 12 I1 tolak I2. Negatif sebab dia opposite direction. Ni yang masih lagi I1. Ni I2 saya letak kali lain. Okay. Lepas tu tambah 4 4 I1. Sama juga dengan kosong So kita boleh inilah selesaikan 2 I1 campur dengan 12 I1, 14 campur 4, 18. 18 I1 tolak dengan 12 I2 sama juga dengan 36. So kita boleh bagi dengan 6. Bagi dengan 6 Dapat 3 I1 tolak 2 I2 sama juga dengan 6. Ini persamaan pertama. Okey, loop yang kedua. Okey, loop kedua macam mana? Sembilan I2 Jauh.
9 I2. Lepas tu Tambah 24. sampai 24. Right. Lepas tu campur 3 I2 kan. Campur naik ke atas. Ini crucial lah ni. Okay, ni macam mana nak buat? Campur 12 I2 tolak I1. I2 tolak I1. Okay. Cantik. Kosong Alright. So I1 kita adalah negatif 12. Okay, I2 9. Campur 3 12. 12 campur 12 24. Sama juga dengan bawa ke kanan negatif 24. So kita bagi dengan 12. Dapat negatif 1 iaitu I1 campur 2 I2 sama juga dengan negatif 2. Okey. So gunakan kalkulator balik. Gunakan kalkulator. Macam mana nak guna kalkulator lagi sekali? Bila tekan on akan keluar, kita boleh tekan mode clear, akan keluar COM dengan CMPLX, tekan lagi sekali keluar SD, REG, base, tekan lagi sekali mode clear tu akan keluar equation mat dengan VCT. So kita ambil nombor 1, tekan nombor 1 dia akan keluar equation. And then dia akan keluar unknowns. Unknowns tu kita pilih berapa banyak. Sekarang ni kita nak cari 2 unknowns, iaitu unknown yang kita nak cari I1 dengan I2. So kita tekan nombor 2 dekat kalkulator. Right. Dia akan keluar A1. So A1 kita adalah yang ini, iaitu 3, tekan 3, tekan sama dengan. B1 kita adalah yang ini. So sama dengan kita tekan negatif 2, tekan sama dengan. Okey, dia akan keluar C1. C1 kita adalah 6. Okey. So kita tekan 6, tekan sama dengan. Dia akan keluar A2. A2 adalah kita punya nilai negatif I1 So negatif 1 dekat situ. Tekan negatif 1 kat kalkulator, tekan sama dengan, dia akan keluar B2. B2 kita adalah nilai yang ini, iaitu sebanyak 2, tekan 2, tekan sama dengan, dia akan keluar C2. C2 kita adalah nilai yang ini. Tekan negatif 2, tekan sama dengan, dia akan keluar X sama juga dengan 2. Tekan lagi sama dengan, dia akan keluar Y sama juga dengan 0. Sama So X adalah nilai I1, Y adalah sama juga dengan nilai I2. So sama dengan jawapan yang dia dah bagi tadi pada soalan. Senang kan? Kacang goreng benda ni, tapi markah 10 markah. Right, boleh Sangat senang, sangat mudah. Nanti kita tengok lagi beberapa soalan. Tuan-tuan boleh try lah lepas ni. Okay, ini ada pembetulan sikit pada mesh yang ni soalan yang ni. Kita tengok pula soalan nombor 41. Solution ni ada silap sikit ni. Dia sepatutnya bukan positif, negatif. Nanti tuan-tuan betulkan dekat dalam slide tu. Dalam video ni saya ada bagi. Okey. So sekarang ni kita ada berapa mesh dekat sini? Kita ada berapa loop? Sebab tu kena tahu loop dulu Tadi soalan yang tadi yang soalan quiz tadi. So kita ada 3 loop dekat sini. Loop pertama, loop kedua dan loop ketiga. Right. So loop pertama besar tu, loop kedua kecil, loop ketiga kecil. 1, 2 dan 3. Okay, follow balik step tadi kita assign. Kita cari, kita tentukan dan kita assign. Right. So kita dah assign lah sekarang ni 1, 2, 3 ni dah dapat Terus pakai KVL. Step nombor 3 KVL pada loop pertama, KVL pada loop yang kedua, KVL pada loop yang ketiga sebab ada 3 loop. Okay, lepas tu nak dapatkan KVL. KVL bagi tahu total voltage dalam satu closed loop sama juga dengan kosong So bila nak dapatkan voltage, sebabkan dia bagi nilai resistor dan current, kita boleh pakai Ohm's law. Okay. Alright. Yang pertama kita boleh buatlah ni, simple je ni. Naik ke atas. Loop yang pertama Sekarang yang pertama. Kita buat yang pertama dulu.
negatif 24. Okay. Bawa ke sana tak ada apa-apa. Bawa turun bawah. Okay. Bawa turun bawah ni dia share kan. So kita ada 10 ohm tambah 10 resistor. I dia ada share. I dia adalah I1. Okay. I2 adalah ke atas. So I1 tolak I2. I1 tolak I2. Okay, dia turun lagi ke bawah dekat sini. I ni pun dia share. Okay. 12 ohm adalah resistor. I kita berapa? I dominant adalah masih I1. I dominant I1 tengok masih lagi depannya sama. Sebab kita sekarang tengah menjalankan operasi pada loop yang pertama. So I1 masih lagi dominant. I1 ke bawah tapi I2 dia opposite direction lagi. So negatif I3 sebab opposite dapat negatif. Dapatlah persamaan yang pertama. So kita selesaikan semua ni kan. Saya akan bila kamu selesai kau langsung selesaikan kita akan dapat 22 I1 tolak 10 I2 tolak 12 I3. Sama juga dengan 24. Bagi dengan 2 kecilkan 22 bagi 2 11. 10 bagi 2 5, 12 bagi 6 2. 24 bagi 12, 24 bagi 2 12. So dapatlah persamaan yang macam ini. Okey. Ini kita akan buat tekan kalkulator sampai dapat 3 unknown lah ni. Ni saya nak tunjukkan macam mesh yang kedua pula, iaitu loop yang kedua. Di sini loop yang sini yang second ni. Okey. So kita buatlah. Yang pertama kita ambil yang mudah sekali. Yang sini. 24 kali dengan I2. Ohm's law. Okey, di sini kita ada 4 dan kita ada 2 share current kan. So yang dominant adalah I1. I2. Okey. Dan dia punya share dia dengan I3. I3 opposite direction. So negatif lah I3. Okey. Naik pula ke atas. Masih sama. 10 maintain. Dominant masih lagi I2. Okey, sekarang loop nombor 2. Dominant masih lagi I2. Okey. So dekat situ dia share dengan I1 belah kiri dia I1 ke bawah. Okey, negatif sebab direction yang berbeza. 4 negatif I1. Okey, kita selesaikanlah ni. Selesaikan, lepas tu kita kecilkan, dapatlah nilai yang macam ni. Right. So kita boleh dapat nilai asal dia berapa ni. Cuba kita kira dulu. I1 10, negatif 10 I1. Okay, I2 24 campur 4 28. 28 campur 38. I2. I3 kita berapa? Negatif 4. So ini kita bagi juga dengan 2. Bila bagi dengan 2, 10 bagi 2 dapat negatif 5. 38 bagi 2 dapat 19. Negatif 4 bagi 2 dapat negatif 2. Okey, selesailah. Okey, mesh yang ketiga pula. Mana mesh dia? Adalah yang bawah ni. Kita ambil yang mudah lah. Okey. Tapi tak apa kalau kita follow pun tak ada masalah. Ke bawah ni. Okey. Ini adalah dependent voltage source. Dependent voltage source ini. Dependent voltage source. Okey. Kita letak je lah sebab dia dah bagi nilai dah 4I0. Iaitu voltage dia sebanyak 4 kali dengan I0. So letak je lah 4I0. And then kita kena tahu I0 berapa lah sebab nak dapatkan nilai dia kan. Okay. Campur dekat sini 12. Kita pusing. Kat sini 12. Sekarang kita tengah kira I3. Yang dominan depan adalah 3. Okay. So I3 dia share dengan I1. I1 opposite direction ke bawah. So dapat minus I1. Dekat sini pula campur. Yang dominan adalah masih lagi 3 I3. 4 kali I3. So dia opposite direction dengan I2. I2 ke kiri. Okay. So opposite direction of I3 dapatlah negatif I2. Okay. Dan kita boleh selesaikanlah yang ini. Alright. Masukkan nilai dia. Kita tahu I0 sama juga dengan I1 tolak I2. Macam ni kita tahu mana I0 kita. Macam ni kita dapat ni. I0 sama juga dengan I1 tolak I2. Okay. Itu adalah di sini
Nampak? Pada node sini. Okey. Pada node situ yang masuk kita boleh pakai pada node A Pada node A ni kita boleh pakai KCL, Kirchhoff Current Law. Iaitu current yang masuk sama juga dengan current keluar. Current yang masuk adalah I1 sama juga dengan current keluar. I2 campur juga dengan I0. Right? Current masuk sama juga dengan current keluar. Okay, so kita boleh kira I0 berapa dekat situ. I0 sama juga dengan I1 tolak I2. Ini adalah I0. Dapatlah I1 tolak I2. Itu I0. Okay. So gantilah dekat dalam nilai tu. 4 kali dengan I1 tolak I2 campur dengan gantilah semua nilai balik. So 4 I1 tolak I2 campur 12 I3 tolak I1 campur dengan 4 I3 tolak I2 sama juga dengan kosong. Okay, I1 ni 4 tolak dengan 12 negatif 8. I2 kita negatif 4 negatif 4 negatif 8. I3 kita ada 12 campur dengan 4 16. Okay, kita bagi dengan 8. Bila bagi dengan 8 dapat negatif 8 bagi dengan 8 dapat 1 negatif 1. Negatif 8 bagi dengan 8 dapat negatif 1 lagi I2. 16 bagi dengan 8 dapat 2. So dapat persamaan itu yang saya cakap tadi. Persamaan ni salah asalnya. Dia kena negatif ni. Maksudnya persamaan dia adalah negatif I1 tolak I2 tambah 2 I3. Sama juga dengan kosong. Ini persamaan yang betul lah sebenarnya. Okey. So kita ada 3 persamaan. Macam nak buat ni? Pakailah kalkulator. Simple je. Okey. Saya tulis balik di sini. Mana kursor ni? Okey, persamaan yang pertama kita ada 11 I1 tolak 5 I2 tolak 6 I3. Persamaan kedua kita ada negatif 5 I1 tambah 12 I2 19 I2 tolak 2 sama juga dengan kosong. Negatif 2 sama tak ni? Okey, persamaan yang terakhir negatif I1 tolak I2 campur 2 I3 kosong. Okey. So boleh tekan kalkulator. Mula-mula macam biasa kita tukarkan kepada equation. Tekan on, tekan mode clear 3 kali, kita akan dapat equation MAT BCT. So ketekan nombor 1, dia akan keluar unknowns. So unknowns kita sekarang ada 3, I1, I2, I3. So kita tekan kat kalkulator kita nombor 3. Dia akan keluar A1. A1 adalah nilai A1 So ini adalah nilai A1 kita. Okey, 11. Tekan 11, tekan sama dengan. Dia akan keluar B1. So B1 tekan negatif 5. Tekan sama dengan. Dia akan keluar C1. C1 kita adalah negatif 6 Tekan negatif 6, tekan sama dengan. Dia akan keluar D1. So D1 kita adalah 12. Tekan 12, tekan sama dengan. Dia akan keluar A2. A2 kita adalah negatif 5. Tekan negatif 5, tekan sama dengan. Dia akan keluar B2. B2 kita adalah 19. Tekan 19, tekan sama dengan. Dia akan keluar C2. C2 adalah negatif 2. Tekan negatif 2, tekan sama dengan. Dia akan keluar D2. So D2 kita adalah kosong. Tekan kosong, tekan sama dengan. Dia akan keluar A3. So A3 kita negatif 1.
tekan sama dengan, dia akan keluar B3 lah negatif 1 juga, tekan negatif 1, tekan sama dengan, dia akan keluar C3 kita adalah 2, tekan 2, tekan sama dengan, dia akan keluar D3. So D3 kita tekan 0, tekan sama dengan, dia akan keluar X sama juga dengan 2.25, tekan lagi sama dengan, dia akan keluar Y 0.75, tekan lagi sama dengan Z, dia akan keluar 1.5. So itu jawapan kita, iaitu X sama juga dengan I1, Y sama juga dengan I2, Z sama juga dengan I3. Sorry, ni sebenarnya sepatutnya I kecil ni, sebab dalam soalan dia dah kira I kecil. Okay, so sama I1 kita 2.25, right, sama. I2 kita 0.75, sama. I3 kita 1.5, sama. Right, perfect. Itu cara nak guna calculator untuk unknown, 3 unknown. Tapi kalau keluar sampai 4 unknown, 5 unknown, kita kena compresskan balik. Dia punya soalan tu sampai kita dapat 3 ataupun 2 unknown lah. Maknanya kita kena fikirkan macam mana nak selesaikan. Saya rasa ada soalan tu lepas ni kot. Tengok dululah macam mana jap. Okay, so far ada question ke? Soalan? Ada soalan ke? Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita rehat kejap lah. Setengah jam. So kita akan resume pada... ada soalan ke? Tak ada. Doktor, kalau for loops sama? For loops sama. Konsep masih sama. Konsep dia masih sama. Dia akan dapat persamaan sampai 4. Okay. Tapi bila persamaan tu 4, kita kena gantikan ke dalam equation tu. Sebab nanti kita akan dapat I1, I2, I3, I4. Contohnya kan. Contoh kan dekat sini kita akan dapat 2I1 campur 5I2 campur 7I3 campur 8I4 sama juga dengan 3. Ada 4 loop lah ni. 1, 2, 3, 4. Tapi dekat dalam calculator, dia akan keluar 2 dengan 3 kan. Ini problem. So kita kena try masukkan ke dalam equation. Selesaikan dulu equation kita. Okay, maksudnya dekat sini kita akan ada equation kedua, ketiga, keempat. Okay. Selesaikan dia sampai kita dapat 3 unknown. Okay. Equation ni kita kena simplifykan. Saya rasa ada soalan tu lepas ni. Mungkin ada. Saya akan tunjukkan. Selesaikan dapat 3 unknown. Bila dapat 3 unknown, baru boleh masuk dalam calculator lah. Okay. Contoh dia, nanti saya tunjukkan. Saya tak ada contoh ni kejap Okay, doktor. Take 5 minutes. Ada page 50 nanti kemudian. Alright. Okay, nanti kita sambung sekejap lagi. Alright, kita sambung pada 10.36. InsyaAllah. Okay, terima kasih doktor.